Salam sejahtera bersama saya Nevin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 24 April 2024. Kita ke berita utama. Proses bedah siasat terhadap 10 mangsa nahas helikopter terhempas di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut Perak selesai sepenuhnya pada pukul 2.20 petang tadi. Dalam satu kenyataan hari ini, Cawangan Komunikasi Strategik Markas Tentera Laut berkata, jenazah mangsa beragama Islam akan dibawa ke kem Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja, Ipoh untuk disembayangkan. Menurutnya, mendiang Lieutenant Siva Sultan Tan Japan pula dibawa pulang ke kediaman keluarganya di Setiawan Perak sebelum disemadikan pada esok hari. Manakala jasad mendiang Laskar Kelas 1 Joanna Felicia Anak Rona akan dibawa pulang ke Serian Sarawak menggunakan pesawat C-130 milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM untuk disemadikan di kampung halamannya. Menurut kenyataan itu lagi, pihak pengurusan tertinggi TLDM yang dilantik telah menghubungi waris mangsa melalui unit masing-masing tentang insiden ini. Ujarnya, penghormatan terakhir buat semua wira TLDM yang terkorban akan dilaksanakan mengikut tradisi tentera laut di setiap lokasi pengemubian yang dipersetujui waris. Dalam perkembangan lain, kerajaan bersetuju mengagihkan beberapa bentuk bantuan kepada ahli keluarga dan waris nahas helikopter TLDM dan perkara itu akan diumumkan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam masa terdekat. Anak kepada Menteri Besar Polis antara 6 individu yang direman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Sumber berkata turut direman ialah seorang pegawai kanan pejabat Menteri Besar Perlis. Suspek ditahan antara pukul 7 hingga 8 pagi semalam di sekitar negeri tersebut dan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistret Ana Rozana Muhammad Nur selepas tertuduh dibawa ke mahkamah pukul 8.45 pagi tadi. Sementara itu, pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM Putrajaya, Datuk Azmi Kamaruzaman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Pakatan Harapan PH akan mengumumkan calon untuk dipertaruhkan dalam pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru pada pukul 8 malam ini. Bercakap Keputusan Malaysia, penolong setiausaha DAP Selangor Jamaliah Jamaluddin berkata calon tersebut diputuskan oleh pimpinan pusat partinya selepas menerima pandangan dan nasihat daripada kepimpinan negeri serta suara akar umbi di sana. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas calon yang akan diputuskan namun tidak menafikan nama-nama yang tular sebelum ini untuk mewakili DAP menjadi pertimbangan dalam mesyuarat tersebut. Sementara itu, keputusan sama ada calon Parti Gerakan Rakyat Gerakan bakal dipertaruhkan dalam PRK DUN Kuala Kubu Baru atau tidak bakal diketahui esok. Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai berkata, Perikatan Nasional telah membincangkan lebih mendalam berhubung calon dan parti manakah yang bertanding dalam pilihan raya itu dalam mesyuarat khas yang berlangsung pada Isnin lalu. Pegawai imigresen tidak dibenarkan untuk menolak sebarang permohonan hanya kerana pelanggan gagal menguasai bahasa kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen JIM Datuk Rustin Jusoh berkata, pihaknya mengambil maklum berhubung laporan berkaitan kekecewaan seorang lelaki tidak dapat memperbaharui pasport ibunya kerana tidak boleh bercakap bahasa Melayu di Pusat Transformasi Bandar UTC Pulau Pinang Isnin lalu. Beliau terus menjelaskan bahawa pegawai imigresen akan melaksanakan semakan rawak daripada pelbagai aspek bagi mengesahkan permohonan dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Terdahulu tular di media sosial seorang lelaki memaklumkan ibunya tidak dapat memperbaharui pasport kerana tidak boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari?
Semuanya ada di sini, 2 dalam 1. Layari Iklaneka, theutusan.com.my. Saya perlukan panggilan telefon untuk panggil peguam. Itu kata-kata Hafizul Hawari, 38 tahun dalam rayuannya selepas mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Nik Habri Muhammad atas 7 pertuduhan melibatkan kes senjata api, peluru, mercun, memiliki 3 maikat individu lain dan mempamerkan nombor pendaftaran palsu pada sebuah kereta di Mahkamah Session Kuala Baru hari ini. Mengikut pertuduhan pertama, lelaki yang merupakan pengurus di syarikat agensi pelancongan itu didakwa memiliki senjata api jenis pistol berjenama Glock 19 Austria buatan Turki yang menyalahi undang-undang. Pertuduhan kedua, tertuduh didakwa memiliki 33 butir amunisi atau peluru jenis PMC 380 auto tanpa lesen sah. Bagi pertuduhan ketiga, Hafizul didakwa memiliki 1 bungkusan plastik mengandungi mercun bola tanpa permit. Manakala bagi pertuduhan keempat hingga keenam, tertuduh didakwa memiliki 3 keping maikat milik individu lain berusia 29, 34 dan 35 tahun. Bagi pertuduhan ketujuh, Hafizul didakwa memandu sebuah kereta jenis Honda Civic dengan mempamerkan nombor pendaftaran palsu. Dalam prosiding rayuan hari ini, Nik Habri tidak membenarkan jaminan bagi pertuduhan 3 kes melibatkan senjata api, memiliki peluru dan memiliki mercun bola, namun membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM20,000 untuk 4 pertuduhan lain. Mahkamah juga memerintahkan tertuduh ditahan reman di penjara Sungai Buloh, Selangor sepanjang prosiding kes selain menetapkan 23 Mei depan untuk lantikan peguam, sebutan semula kes dan serahan dokumen. Selepas 9 tahun, ikatan perkahwinan antara penyanyi Adira Suhaimi dan suaminya Datuk Seri Adnan Abu akhirnya terlerai apabila pasangan itu bercerai talak 1 di Mahkamah Rendah Syariah Gombak hari ini. Adnan atau lebih dikenali sebagai Datuk Red, 43 tahun melafazkan cerai talak 1 itu pada pukul 9.39 pagi di hadapan Hakim Syar'i Abdul Hadi Umar selepas mahkamah membenarkan permohonan Adira selaku plaintiff mengikut Seksyen 47 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Laporan Jawatan Kuasa Pendamai JKP mengatakan kedua-dua pihak gagal berbaik, malah berlaku perbalahan yang berpanjangan terhadap pasangan tersebut. Adira berkata perpisahan merupakan satu-satunya jalan bagi menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka selepas mendakwa tidak lagi wujud persefahaman dalam perkahwinan itu. Berita luar negara, seorang lelaki di Florida tular di media sosial selepas menangkap seekor aligator jantan yang mengganggu ketenteraman penduduk di kawasan kejiranan pusat bandar Jacksonville pada hujung minggu lalu. Mike Dragic hanya menggunakan tangan apabila dia cuba menangkap reptilia sepanjang 2.43 meter itu selain hanya berkaki ayam. Kehebatannya tidak dapat disangkal lagi berikutan dia merupakan ahli sukan seni bela diri campuran yang terkenal di media sosial. Dragic dikenali ramai pada Jun tahun lalu apabila menangkap seekor lelaki aligator yang ditemui di tempat letak kereta di Jacksonville. Malah lelaki itu dilaporkan memiliki lesen menangkap haiwan tersebut. Bandar Milan akan mencadangkan undang-undang baharu bagi melarang pembelian aiskrim selepas waktu tengah malam dalam usaha melindungi ketenangan penduduk. Kertas permulaan perundangan difailkan oleh kerajaan tempatan bandar itu dan sekiranya lulus, larangan tersebut akan berkuat kuasa pada bulan depan iaitu dari pertengahan Mei hingga hujung November. Undang-undang itu akan meliputi 12 daerah yang turut melarang pembelian pizza dan minuman selepas waktu tengah malam iaitu bermula pukul 12.30 pagi hari biasa serta 1.30 pagi hujung minggu dan cuti umum. Usaha itu bagi mengekang orang ramai yang suka berkumpul dan membuat bising di kawasan jalan di bandar itu sekaligus menjaga ketenteraman penduduk. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara.
Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke segmen halal niaga minggu ini. Mula popular di media sosial selepas menghasilkan pelbagai pelekat kereta yang bertemakan emosi perempuan, kini kedai Suza sudah memiliki pelbagai produk keluarannya. Daripada dulu saya start dengan stiker, sekarang saya dah berkembang dekat Pesta Buku. Saya ada tote bag, mug, notebook, stiker kereta, ada sampul raya. So waktu tahun ni saya bayar kita Manjo, lepas tu saya rasa saya compile artwork saya yang lama-lama tu, saya terus print out as merch yang pelbagai. Baju pun ada, poster pun ada. Pemiliknya Izzati Suza pada mulanya tidak menjangkakan pelekat yang dihasilkan inspirasi daripada diari hariannya itu bakal mencetuskan fenomena di kalangan pengguna media sosial sebelum memilih untuk menjual semula hasil seninya itu. Pada budak sekecil, darjah 6 sampai orang tua 50-60, semua memberi respon yang sangat macam, awak ni kelakar lah, kakak ni kelakar lah. Semua age boleh terima dan relate dengan awak saya, Alhamdulillah. Menawarkan produk serendah RM5, Suza yang mula menjalankan perniagaan ini sejak 2018 berharap hasil seninya itu dapat membuka mata orang ramai agar lebih menghargai hasil seni artis tempatan. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa dalam perancangan untuk membangunkan satu projek ekopelancongan berskala besar di Pulau Pinang bagi membantu ahli koperasi di negeri ini untuk menjana pendapatan lebih tinggi. Projek melibatkan pengangkutan seperti feri atau bot bagi kemudahan pelancong untuk bersiar-siar ke lokasi menarik dapat memberi manfaat yang besar kepada komuniti setempat, khususnya nelayan. Menurut Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, pihaknya sedang cuba mendapatkan kerjasama daripada beberapa pihak tertentu untuk menjayakan projek yang dikenali sebagai projek perairan Selat Selatan. Dalam berita itu, Pengerusi Angkasa Negeri Pulau Pinang Muhammad Jamil Othman mendakwa beberapa JT telah dikenal pasti untuk memulakan projek tersebut, namun ia perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu. Berita sukan, skuad bawah 23 tahun B23 negara menutup kempen Piala Asia B23 2024 tanpa sebarang kemenangan selepas tewas 1-2 kepada Kuwait pada perlawanan terakhir kumpulan D di Stadium Al-Janub di Al-Wakra, Qatar awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan skuad kenalian Juan Torres Garrido menambatkan kempen di tangga tercorot kumpulan tanpa sebarang mata susulan tewas 0-2 di tangan Uzbekistan dan Vietnam dalam dua aksi pertama. Permainan pada mulanya dilihat seimbang, namun Malaysia ketinggalan di penghujung tambahan masa babak pertama apabila Kuwait mendahului permainan menerusi Samad Al-Wadi pada minit ke-59. Seminit kemudian Malaysia semakin tertekan apabila Talal Al-Qaishi menanduk masuk hantaran lintang Sultan Al-Faraj pada minit ke-60 dan meletakkan pasukan lawan selesa 2-0 di hadapan. Malaysia bagaimanapun berjaya membuat gol sagu hati menerusi Hakimi Azim pada minit ke-63 dan meletakkan Malaysia 1-2 di belakang lawan. Keputusan tersebut kekal sehingga whistle penamat sekaligus membolehkan anak buah Pixie memintas Malaysia untuk menamatkan saingan kumpulan D di kedudukan ketiga dengan mengumpul satu mata, namun tetap gagal layak ke suku akhir. Kekalahan memalukan 0-5 kepada Arsenal merupakan satu mimpi ngeri buat Chelsea dan peminat pasukan itu pada aksi Liga Perdana Inggeris EPL di Stadium Emirates awal pagi tadi. Pemain sayap Leandro Trossard menjaringkan gol pembukaan pada awal minit keempat perlawanan dan keputusan 1-0 kekal hingga ke separuh masa pertama. Kai Havertz yang pernah diangkat sebagai wira ketika membantu The Blues memenangi Liga Juara-Juara pada 2021 akhirnya menjadi duri dalam daging buat mereka apabila berjaya meledak 2 dari 5 gol yang dijaringkan. Pada separuh masa kedua, Chelsea cuba bangkit dengan memberikan asakan tetapi benteng The Gunners tetap ampuh. Sebaliknya, mereka berjaya menambah jaringan menerusi Ben White pada minit ke-52 dan minit ke-70.
Kemenangan itu meletakkan Arsenal 3 mata di hadapan Liverpool yang kini berada di tangga kedua dengan kelebihan 1 perlawanan, manakala juara bertahan Manchester City ketinggalan 4 mata di belakang dengan kekurangan 2 perlawanan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 25 April 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Macil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.